Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, cikgu. cikgu. Okey, berjumpa lagi dengan cikgu hari ni. Okey, siapa rindu nak belajar subjek sejarah dengan cikgu? Saya, cikgu. Okey, bagus. Cikgu pun rindu nak mengajar kamu walaupun kita baru sahaja belajar 2 hari yang lepas. Okey, baiklah. Sebelum tu cikgu nak tanya, semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Makin comel. Alhamdulillah. Makan banyak. Makan banyak. Itulah cuti-cuti ni kita banyak makan kan sebab tak ada jalan dekat rumah kan? Ya, cikgu. Okey, tak apa. Baiklah, hari ni cikgu nak sambung lagi pengajaran cikgu minggu lepas. Tapi selalunya cikgu tayangkan gambar kan? Tapi hari ini cikgu tak nak tayangkan gambar. Cikgu nak tanya satu soalan. Siapa pernah tengok filem Hindi ataupun Tamil? Saya, cikgu. Saya sangat suka. Sangat-sangat suka. Sangat-sangat suka. Okey. Cikgu nak tanya, kalau kamu perasan filem-filem yang dihasilkan daripada India ni, dia ada satu kelainan dia sendiri yang lain dari filem-filem negara orang putih ke apa, filem Melayu. Apa trademark filem-filem Bollywood selalunya? Dia menari, menyanyi. Menari, menyanyi. Selain daripada itu, apa lagi yang dia suka tunjukkan? Zoom 5 kali. Zoom. Menari dalam hujan. Okey, semua jawapan kamu Warna-warni. betul. Warna-warni. Betul. Apa yang diorang selalu tunjukkan, kita tengok diorang akan perkenalkan negara diorang. Diorang tunjukkan tarian, perayaan. Jadi, kamu rasa hari ini apa yang subtopik yang kita nak belajar lagi dekat Sabah dan Sarawak? Berdasarkan soalan yang cikgu tanya tadi. Tarian. Satu lagi? Makanan. Okey. Jawapan korang betul. Tapinya, apa yang kita hendak pelajari hari ini ialah kita akan belajar mengenai tarian dan juga apa dia? Pakaian? Perayaan dan juga tarian. Okey, dah halang-halang ni cikgu dah tertukar slide. Jadinya kita akan tengok dulu macam biasa. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu nak akan tekankan terlebih dahulu apa objektif pembelajaran yang cikgu nak capai bersama kamu semua. Okey, 2 objektif pembelajaran di mana cikgu nak pada akhir pembelajaran kita ni, cikgu nak kamu iaitu pelajar-pelajar cikgu pada hari ini dapat menyatakan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Dan untuk objektif pembelajaran yang kedua, di akhir pembelajaran ni cikgu nak pelajar-pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis tarian di Sarawak dan Sabah. Okey? Semua dah ready nak tengok apa perayaan dengan tarian? Ready. Okey, bagus. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, sebelum tu kita bagi tahu dulu apa tu oleh sesebuah masyarakat. Macam contohnya kita tengok perayaan yang terkenal di Malaysia. Kalau untuk Melayu, Hari Raya, Deepavali untuk India dan juga Tahun Baru Cina untuk orang Cina. Tapi kalau di Sabah dan Sarawak, dia ada perayaan lain lagi selain daripada perayaan-perayaan tersebut di mana dia khusus untuk suku kaum di Sabah dan Sarawak. Untuk pengetahuan kamu, dia punya perayaan-perayaan ni pun dia sangat unik sebabnya dia masih lagi dipengaruhi oleh adat resam. Okey, sambutan perayaan ni macam cikgu cakap tadi memang penuh dengan adat yang di mana
mana adat ni memang telah lama diamalkan sejak zaman berzaman dan memang adat-adat tersebut kekal sehingga hari ini. Dan satu lagi maklumat yang menarik kamu perlu tahu, perayaan-perayaan di Sabah dan Sarawak ni dia ada tahu sejarah-sejarah yang penting mengenai tradisi dia yang tersendiri. Okey, so sekarang ni cikgu akan bawa kamu tengok apa jenis-jenis perayaan yang ada di Sabah dan Sarawak. Ready? Ready. Okay, good. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, untuk pertama sekali kita akan tengok dulu untuk di Sarawak. Ya, Siti ada apa-apa nak cakap? Siti Nurhidayah? Tak ada cikgu. Okay, so kita akan teruskan dengan tengok dekat Sarawak dulu. Apa perayaan-perayaan yang ada di Sarawak? Okay, Sarawak ni pun dia mempunyai pelbagai perayaan berdasarkan suku kaum. Okay, contohnya cikgu nak bagi tengok kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu, mereka merayakan satu perayaan yang sama dipanggil sebagai Pesta Menuai. Dipanggil sebagai apa, kelas? Pesta menuai. Ni padi ke Bagus. cikgu? Betul, padi. So ni adalah Pesta Menuai ataupun nama tradisional dia atau nama spesifik dia Gawai Dayak. Okey, apa sebenarnya Gawai Dayak ni? Okey, Gawai Dayak ni adalah mereka nak tunjukkan rasa bersyukur terhadap hasil tuaian. Jadi ini adalah mengenai padi lah, Pesta Menuai. Semua tahu kan? Tahu Oh. cikgu. Ada dekat Okey. kalender. Yes, betul. Ni juga akan, kalau kamu perasan, untuk Pesta Menuai ni, gawai ni, mereka akan, Malaysia akan mempunyai hari cuti umum. Sebab ni adalah merupakan perayaan yang sama tara dengan perayaan Hari Raya Deepavali dan juga Chinese New Year. Okay, jadinya sewaktu perayaan Gawai Dayak ni berlangsung, akan ada satu upacara penting yang dinamakan upacara miring. Okey, apa tu upacara miring? Okey, untuk pengetahuan kamu semua, macam cikgu cakap tadi, Pesta Menuai ni adalah untuk merayakan hasil tuaian padi. Jadinya, upacara miring ni adalah salah satu upacara di mana masyarakat Iban ni, Bidayuh orang Ulu ni, mereka menjalankan upacara ni bertujuan untuk menyatakan rasa terima kasih kepada petara atau Tuhan atas segala rezeki yang telah diberikan. Jadi kiranya ni kalau macam orang Melayu dipanggil sebagai kenduri kesyukuran. Kita macam ada rezeki daripada Allah. Jadi kita menunjukkan rasa kesyukuran, kita buat kenduri kesyukuran. Jadi macam ni lah lebih kurang Pesta Menuai dan juga upacara miring ni. Ni adalah untuk diorang tunjukkan yang diorang rasa bersyukur dengan rezeki yang telah diberikan, iaitu hasil padi yang subur. Okay? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, lepas tu dalam mereka merayakan Hari Gawai ni, dia akan adalah acara-acara tertentu. Contoh kalau macam kita Hari Raya, kita akan ada acara menyanyi lagu Hari Raya. Kita akan ada contohnya pertandingan memakai baju raya yang lawa. Jadi macam tu juga dia ada acara-acara sampingan. Jadi kalau untuk Hari Gawai Dayak ni, dia ada satu acara sampingan yang memang sangat terkenal yang akan dilakukan setiap tahun. Okey, apa acara tu? Kalau kamu tengok dekat gambar yang cikgu sertakan ni, ada gambar apa? Apa yang kamu nampak dekat gambar? Ratu cantik kot sebab cantik. Ya betul, Ratu Cantik. Mana cantik cikgu. Ya betul. Jadinya masa Gawai Dayak ni akan ada satu acara iaitu dinamakan acara Kumang dan Keling. Acara Kumang dan Keling Gawai ni adalah acara pemilihan Ratu Cantik dan juga jejaka tampan.
lelaki-lelaki handsome. Masa ni lah, yes betul. Kamu akan nampak ramai kaum lelaki dan perempuan yang akan menyertai ini. Masing-masing nak tunjuk siapa cantik, siapa handsome. Jadi ini memang acara yang sangat gilang gemilang. Setiap tahun akan ada kumang dan juga keling yang baru. Mereka ni lah yang akan ditunjuk. Yes, betul. Masa tu lah lelaki boleh cuci mata, perempuan boleh cuci mata sebab ramai calon-calon yang mempunyai paras rupa yang sangat cantik dan tampan. Okay? Betul kan Elis? Masa tu lah boleh mencari jodoh. Bismillah, Assalamualaikum. Okay, jadi seronok kan gawai ni kan? Sambil menyelam, minum air. Betul Minum air cikgu. gluk gluk. Tapi kami tak Begitu. cukup rumah. Tak apa. Nanti kamu besar, kamu pun boleh mencari sebab setiap orang akan mempunyai jodoh. Tapi kita kena tunggulah masa yang sesuai ya. Cikgu pun tak kahwin lagi. Jadi kamu sebagai student cikgu kena bersabar. Okey, faham? Baik cikgu. Tapi memang gawai Dayak ni sangat seronok. Okey, kita tengok slide yang seterusnya pula. Okey. Selain daripada gawai Dayak ni, ada lagi perayaan-perayaan lain sebab dia ada banyak kaum kan, banyak jenis kaum. Okey, jadi kita tengok lagi perayaan yang lain di mana untuk kaum Bisaya dan kaum Kadayan pula, mereka ni akan mengadakan satu upacara dan pesta yang dinamakan Pesta Babulang dan Makan Tahun. Okey, apa sebenarnya Pesta Babulang dan Makan Tahun ni? Nama dia macam kita tak boleh nak teka kan? Apa sebenarnya acara tu kan? Betul. Apa tu makan tahun? Mana tahun. kita boleh makan Makan tahun? tahu saya tahulah cikgu. Kan? Jadinya kita akan kenal apa sebenarnya babulang, pesta babulang dan makan tahun ni. Okey. Jadi sebenarnya nama sahaja berlainan. Ialah sebab setiap suku kaum tu dia akan ada bahasa dia sendiri. Contoh macam orang Kelantan dia ada slang Kelantan, orang Pahang ada slang Pahang, Perak ada komanya. Jadinya untuk pesta babulang ni dia sebenarnya pesta menuai juga. Cumanya nama dia sahaja yang lain. Okey, faham? Okey, dia lebih Faham kurang cikgu. Okey, dia lebih kurang sahaja. Jadi kalau kamu tengok pun dekat buku teks Samu, dekat muka surat 194 dia ada letakkan dekat situ. Jadi untuk makan tahun ni pula. Okey, apa sebenarnya makan tahun ni? Dia sama juga macam upacara miring tadi. Dia adalah sebagai tanda kesyukuran. Okey? Semua faham? Faham Okey. cikgu. Jadi kalau macam untuk gawai Dayak tadi, kita tengok dia punya acara sampingan Cari Ratu Cantik kan? Okey. Jadi kalau untuk babulang ni pula apa agak-agaknya? Okey. Kalau kamu tengok dekat bawah ni, cikgu ada letak gambar. Okey. Jadi ni adalah acara sampingan sewaktu pesta babulang di mana akan ada upacara lumba kerbau. Wow. Ini sangat-sangat menarik. Diorang akan tunggang kerbau dan berlumba menggunakan kerbau sebab kerbau ni sinonim digunakan untuk proses menanam padi di mana mereka akan gunakan untuk membajak. Tahu kan? Tahu cikgu. Sebab itulah mereka guna kerbau, bukan guna kuda, bukan guna haiwan lain sebab kerbau ni sinonim dalam dalam kegiatan menanam padi. Jadinya akan ada lumba kerbau. Okey, selepas tu kaum Melanau pula, tadi kaum Kedayan dengan Bisaya kan? Sekarang kita tengok pula yang terakhir kaum Melanau di mana dia akan mengadakan pesta kaul. Okey, apakah tujuan pesta kaul ni? Okey, tujuan pesta kaul ni sebenarnya kalau kamu pernah dengar untuk masyarakat Islam lah, dia ada satu ni tapi dia memang tak diamalkan lah sebab perbuatan ni adalah perbuatan yang syirik. Dipanggil sebagai tolak bala. Siapa pernah dengar? Tolak bala.
Yes, dia ada satu upacara untuk kita menghalau malapetaka. Jadinya untuk pesta kaum ni dia ada satu keunikan di mana mereka mengadakan satu pesta untuk buang segala malapetaka tu, untuk elak semua malapetaka buruk daripada roh-roh jahat. Yang di mana roh jahat ni kita panggil, mereka panggil sebagai ipok. Jadi pesta kaul ni akan diadakan supaya ipok ni tak ganggu dan bagi bencana kepada masyarakat kaum Melanau. Hebat bukan pesta kaul ni? Oh, tahu. Lepas tu, untuk pengetahuan kamu, masa pesta kaul ni dia ada lagi acara-acara sampingannya. Okey, cumanya cikgu tak dapat nak letakkan gambar sebab cikgu tak jumpa gambar yang sesuai. Tapinya, untuk pengetahuan kamu, dia ada satu acara sampingan dinamakan acara tibau. Apa acara tibau ni? Okey, acara tibau ni adalah satu permainan yang kaum lelaki akan naik buaian dan mereka akan berayun tinggi-tinggi. Tak jatuh tu. Takut tak. tu. So macam dia orang-orang yang berani lah sebab kita nak halau malapetaka, jadi kita kena berani. Oh. Macam tu. Okay, itu adalah untuk perayaan-perayaan yang kita boleh nampak dekat Sarawak. Kita tengok next slide pula ya. Okay, sekarang kita pindah pula pergi perayaan-perayaan di Sabah. Okay, kita tengok untuk masyarakat Sabah pula ada satu perayaan yang memang cukup popular dan perayaan ini juga mempunyai cuti umum. Dia sama hari dengan Pesta Menuai di Sarawak. Apa dia perayaan tersebut? Dia sama sahaja macam Pesta Menuai dekat Sarawak, nama sahaja berbeza, dipanggil sebagai Pesta Keamatan. Semua dengar kan? Tahu kan? Kita ada cuti sekolah masa tu kan? Okey. Dia macam pesta gawai ke cikgu? Yes, sama. Kalau kamu tengok dekat di kalender, dia akan tulis gawai/keamatan. Okey. Yes, sama sahaja. Dia akan ada cuti umum. Jadinya, apa sejarah pesta keamatan ni? Okay, menurut sejarah dan budaya, orang-orang Kadazan Dusun meraikan, bukan sahaja Kadazan Dusun, ia juga diraikan oleh kaum Murut. Kenapa pesta keamatan ni dilakukan, dirayakan? Disebabkan sama juga macam gawai tadi, nak menunjukkan kesyukuran. Sebabnya diorang dah dapat hasil padi yang banyak. Jadi kita pun nak bersyukur dengan rezeki yang kita dapat. Jadinya pesta keamatan ni akan diraikan setiap tahun untuk simbol kesyukuran bagi merayakan semangat padi. Okey, jadinya satu yang penting masa pesta keamatan ni dia akan diketuai oleh Bamba Zon ataupun Bamba Rayon. Jadi mereka ni lah yang macam akan ni. Jadi lepas tu upacara ni juga dijalankan oleh Bobo Hizan dan Bobo Lian. Siapa ingat apa Bobo Hizan dengan Bobo Lian ni? Ketua adat. Betul. Bagus Fauzia. Kita dah belajar masa awal-awal hari tu minggu lepas. Ketua adat, ketua suku dipanggil Bobo Hizan dan Bobo Lian. Okey. Apa yang mereka harapkan apabila melakukan pesta keamatan ni, mereka harap hasil padi mereka akan menjadi lebih meningkat di tahun yang seterusnya. Mereka akan raikan semangat padi tu, cakaplah padi, semoga padi ni tambah sihat, makin subur. Jadi diorang akan harap tahun hadapan hasil tu lagi banyak dan lebih menguntungkan. Setakat ni boleh faham? Faham cikgu. Boleh Okey, cikgu faham. bagus. Jadi sama juga dengan yang Sarawak tadi, diorang ada pemilihan kumang dan keling kan? Jadi kalau dekat Sabah ni pula nama dia lain. Nama dia adalah Unduk Ngadau. Siapa pernah dengar lagu Sumandak Sabah yang dinyanyikan oleh Marsha Milan?
Saya Pernah, cikgu, pernah. yes. Kan, best kan? Lagu dia ada sebut di situ apa tu pasal unduk ngadau. Bila sahaja pesta keamatan ni, segala wanita-wanita ni, wanita-wanita yang belum berkahwin ni, anak dara ni akan berlumba-lumba berhabisan untuk masuk ke dalam pertandingan unduk ngadau. Sebab dia sangat banyak kelebihan lah bila kita jadi unduk ngadau ni. Kita akan dikenalkan, dibrandingkan di negeri Sabah. Pernah masuk lah. Cikgu kan undang ngadau juga. Cikgu kan sumandak juga. Cikgu tidak begitu merayakan keamatan sebab cikgu bukan orang Kadazan. Tapi jadinya cikgu tak pernah masuk dalam undang ngadau. Lagi satu, cikgu ni tidak mempunyai rupa paras yang begitu layak untuk masuk undang ngadau. Soalnya kalau kamu tengok undang ngadau ni badan dia lawa-lawa, orangnya putih-putih. Betul. Kalau macam cikgu kaum lain, suku lain. Jadi pemilihan Ratu Cantik dia nama dia lain pula Fauzia. Nanti cikgu akan kenalkan dengan Fauzia. Untuk kaum Baik, cikgu cikgu. nama perayaan dia apa? Okey. Jadi macam biasalah mereka ni pun melakukan acara tambahan iaitu unduk ngadau. Ni adalah simbolik kepada asal usul hominodun. Okey, apa ni sebenarnya asal usul pengorbanan hominodun ni? Okey, untuk pengetahuan kamu, hominodun ni adalah seorang puteri, anak kepada ketua iaitu nama dia Kinoingan. Dia ni dulu dia pernah berkorban. Dia korbankan dirinya untuk membantu manusia dalam musim kemarau. Kiranya hominodun ni dia satu ikon lah di Sabah. Dia macam contoh, dia seorang puteri yang sangat baik hati, dia sanggup korbankan diri dia untuk mengatasi masalah kemarau tu. Jadinya unduk ngadau ni simbolik kepada pengorbanan hominodun tu. Okey, boleh faham? Faham, cikgu. Faham, Okey. cikgu. Slide yang seterusnya kita tengok. Okay, inilah. Okay, ini untuk persoalan Fauzia tadi. Untuk suku kaum Bajau, mereka ada satu dinamakan Pesta Regata Lepa. Okey, dan untuk pengetahuan kamu, ia masih lagi berlangsung sehingga ke hari ini. Cumanya tahun ini sahaja tak ada Pesta Regata Lepa. Kenapa? Siapa agak-agak tahu sebab dia? Kubit, cikgu, kubit. Betul. Sedangkan kita saja tak pergi sekolah kan? Apa lagi pesta? Jadinya, untuk pengetahuan kamu, Pesta Regata Lepa ni adalah satu perayaan kaum Bajau di kawasan Semporna. Memang setiap tahun akan ada. Pesta Regata Lepa ni, dia macam-macam ada. Dia ada acara tradisional, macam contohnya menghias lepa. Okey, kamu rasa lepa ni apa? Cikgu. Okey, terus Hidayah tanya. Okey, lepa ni sebenarnya adalah perahu. Oh. Tapi dalam bahasa Bajau dipanggil sebagai lepa. Oh. Jadi cikgu adalah kaum Bajau. Jadi cikgu pernahlah datang ke Pesta Regata Lepa ni. Kalau dulu-dulu dia macam pernah join pesta ni. cikgu pernah join. Pernah jadi ratu lepa lah, cikgu. Tak pernah. Cikgu cuma jalan-jalan. Kalau dulu, masa awal-awal, masa zaman dulu tu dia macam acara tradisional lah. Diorang ada pertandingan menghias perahu, menghias lepa. Perahu siapa paling cantik, lepa siapa paling cantik. Lepas tu ada pemilihan ratu cantik. Tapi dia kalau Sarawak, Kumang. Lepas tu kalau Kadazan Dusun, unduk ngadau. Untuk Bajau dipanggil sebagai Ratu Lepa. Oh. Yes. Lepas tu dia adalah kapal pemilihan. ke, cikgu?
Ya betul Amalina. Dan dia adalah dia punya kriteria. Contohnya Ratu Lepa ni dia kena pandai menari tarian tradisional Bajau. Oh, Okey. tarian ni apa cikgu? Apa dia Fauzia? Tarian apa amat saya soalan saya sama macam Balina. Tarian apa cikgu? Okey, tarian dia dipanggil sebagai igal ataupun limbai. Oh, Okay, limbah. faham? Dia akan Faham. nari macam gini ya, macam tu lah lebih kurang. Okey, jadinya kamu tengok cikgu dah tunjukkan. Kalau sekarang dia dah moden dah. Dia macam ada acara tradisional dan sekarang ni dia macam ada jemputan artis. Contoh macam Siti Nurhaliza, Stacy, macam jom heboh lah. Macam tu lah lebih kurang. Dia dah dimodenkan sedikit. So macam seronok lah ada booth makanan, barang-barangan. So macam agak seronok lah kalau kita pergi. Lalu buat kat mana cikgu? Dia akan buat di kawasan Sempurna sahaja. Dan Regatta Lepa ni selalunya akan diadakan setiap bulan April. Okey cikgu. Okey. Jadinya inilah contoh-contoh gambar yang cikgu dah sertakan. Yang tu adalah Lepa, pertandingan Lepa cantik, perahu cantik. Yang sebelah tu adalah Ratu Lepa. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan belajar. Kita dah tengok dah perayaan-perayaan apa yang ada di Sabah Sarawak. Jadinya kita akan tengok pula jenis-jenis tarian yang ada di Sabah dan Sarawak. Okey, untuk Sarawak, kita tengok apa sahaja tarian-tarian yang ada di Sarawak. Yang pertama sekali, Datun Julut. Okey, Datun Julut ni memang tarian dia sangat menarik di mana orang yang menari tu dia akan pegang macam bentuk bunga. Nanti cikgu kamu akan tengok di slide seterusnya ada contoh. Dia macam daripada apa tu bulu burung dibentuk bulat dan dia akan pegang benda tu nari-nari macam ni lembut-lembut ke depan. Oh. Yang macam pinggan tu kan cikgu? Yes, betul Fauzia. Okay, tarian ini berasal daripada orang Ulu di mana tarian ini melambangkan kegembiraan dan terima kasih. Lepas tu Datun Julut ni ditarikan oleh kaum wanita yang memakai pakaian yang berwarna-warni dengan perhiasan di kepala. Dia akan ada perhiasan. Nanti sekejap lagi kita tengok gambar dia ya. Dan macam cikgu cakap tadi, mereka akan guna bulu burung kenyalang yang macam dibentuk bulat piring-piring tu. Macam Fauzia cakap tadi, bentuk pinggan, dia akan menari ke depan macam ni lembut-lembut sahaja. Okay, tarian ini akan diiringi dengan muzik tradisional iaitu diiringi oleh muzik daripada alat muzik sape. Sape tu dipanjang macam di turun kita tapi dia daripada kayu. Cantik sape tu. Okay, seterusnya adalah tarian ngajat. Okay, tarian ngajat ni pula selalunya ditarikan oleh kaum Iban dan orang Ulu juga. Okay, untuk tarian ngajat ni pula, dia akan ada dua jenis ngajat iaitu ngajat Indo dan juga ngajat Lesung. Apa tujuan tarian ngajat ni? Tarian ngajat ni ditarikan adalah untuk memberi semangat kepada para pejuang sebab tarian dia sangat hyper. Okay, jadi tarian dia penuh bersemangat, bertenaga. Jadi ini adalah lambang untuk bagi semangat pejuang-pejuang yang nak pergi berperang. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh. Okay, yang terakhir adalah bermukun. Apa pula bermukun ni? Okay, bermukun ni dia sangat unik di mana selalu kita tengok kalau pukul gendang siapa? Siapa yang pukul gendang? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki kan? Tapi yang menariknya sekarang ni, dekat bermukun ni, perempuan pula yang akan pukul gendang. Yes. Perempuan yang akan pukul gendang dan yang menari pula adalah kaum lelaki, bukan perempuan. Itu uniknya bermukun. Ya, dia terbalik. Dan satu lagi yang paling seronok bermukun ni, sambil perempuan tu ketuk-ketuk gendang tu,
Dia akan berpantun, berbalas-balas pantun sambil lelaki tu menari-nari. Menarik kan? Menarik cikgu. Selalu kita tengok lelaki yang pukul gendang, perempuan yang menari, yang ni tak terbalik. Perempuan yang pukul gendang sambil berpantun, lelaki menari. Okey, di mana kita boleh tengok orang bermukul ni? Selalunya dekat majlis perkahwinan lah. Sebab masa itulah memang orang biasa berbaca-baca pantun kan? Balas-balas pantun, biasa dengar kan? Biasa cikgu, bunga dipetik orang, Eh, kebun. betul. Okey, kita tengok slide yang seterusnya pula. Okey, inilah contoh-contoh dia. Yang di atas sekali tu, itu adalah tarian ngajat. Yang di sebelah tu, tu yang bermukun. Perempuan tu pukul-pukul gendang, berpantun. Dan gambar yang terakhir tu adalah tarian Datun Julut. Okey, sekarang dah boleh nampak kan? Nampak cikgu. Okey. Tengok pakaian diorang pun sangat-sangat unik. Okey. Sekarang ni kita tengok pula slide yang seterusnya. Okey, ni pula untuk Sabah. Jadinya, dekat Sabah pun ada 3 tarian yang terkenal. Yang pertama sekali Sumazau. Ni cikgu rasa semua orang tahu ni sebab kalau cakap pasal Sabah, orang selalu akan tunjuk tarian ni. Tahu kan? Tahu cikgu, tangan dia yang ke bawah-bawah, lepas tu macam beratur tu. Ya betul. Okey, Sumazau ni ada TV. betul. Terutamanya lagu tinggi-tinggi Gunung Kinabalu orang akan nari sini. Okey, jadinya tarian Sumazau ni ditarikan oleh kaum Kadazan Dusun. Dia ni ada banyaklah variasi-variasi tarian mengikut kawasan seperti di Penampang dan juga Papar. Okey, bila tarian ni ditarikan? Selalunya tarian Sumazau ni adalah wajib ya ditarikan sewaktu pesta keamatan. Supaya seronok lah. Lepas tu apa-apa juga jenis majlis keramaian. Majlis kahwin, majlis kesyukuran, adalah untuk persembahan. Penonton-penonton tengok untuk menghiburkan. Jadi adalah tarian Sumazau ni. Okey. Kenapa dia dinamakan tarian Sumazau? Okey, sebenarnya dia ni diambil dari perkataan sazau. Apa perkataan sazau ni? Perkataan sazau ni membawa maksud pergerakan tangan seperti burung helang. Yelah macam dia menari tu kan, nak tangan duk kepak-kepak begini, lepas tu turun naik tu kan. Dah nampak kat TV kan? Macam tu lah dia punya tarian. Semua boleh faham? Boleh cikgu. Okey, Alhamdulillah. Kita akan teruskan yang seterusnya, itu tarian limbai. Limbai ataupun igal-igal. Okey, ini adalah ditarikan oleh kaum Bajau macam cikgu dah terangkan tadi. Dia akan ditarikan oleh kaum Bajau dari pantai barat Sabah. Tarian ni akan ditarikan secara berpasangan, lelaki dan perempuan. Pasangan wanita dia akan memakai sarimpak. Sarimpak ni dia macam lebih kurang tanjak tapi dia ada gantung-gantung manik-manik. So pakai dekat kepala benda tu. Okey. Jadinya tarian ini selalunya ditarikan masa majlis keramaian lah. Biasalah untuk menghiburkan penonton dan juga semasa majlis perkahwinan. Apa yang menariknya untuk tarian limbai ni, kalau ada masyarakat Bajau yang berkahwin, mereka ni pengantin tu akan menarikan tarian limbai ni di hadapan orang-orang yang datang, tetamu-tetamu. Okey? Sekarang masih ada ke cikgu? Ya, masih Amalina. Cumanya sekarang ni kan dah macam kita dah dapat pengaruh agama Islam di mana macam perempuan tak boleh menari apa semua kan depan lelaki kan. Jadi adalah sesetengah keluarga yang macam tidak mengamalkan tapi kebanyakannya masih lagi diteruskan. Okey. Okey, yang terakhir adalah tarian Magunatip. Okey, Magunatip ni kalau kamu pernah tengok dekat TV, dia tarian yang orang pegang buluh, lepas tu hentak-hentak dekat lantai dan yang penari tu akan melompat-lompat.
melintasi buluh tu. Siapa pernah tengok tarian tu dekat TV? Pernah Pernah cikgu cikgu, main tek-tek. pernah. Kan? Cikgu dekat Itu nama dia tarian Magunatip. Orang hentak bulu tu, lepas tu lelaki tu akan melompat-lompat sambil menari-nari, langkah-langkah bulu tu. Memang tarian dia pun sangatlah hyper dan bertenaga lah sebab kita nak menari lagi, nak melompat lagi, nak fokus lagi buluh tu. Karang terpijak buluh tersepit jatuh pula. Jadi seronok lah tengok Magunatip ni. Ni ditarikan oleh kaum Murut. Di mana macam cikgu cakap lah, dia akan guna 2 batang buluh, duk hentak-hentak macam ni. Kalau kadang-kadang dia akan berbaris dua pasangan macam tu. Dan dia akan ditarikan semasa majlis keramaian. Okey. Baiklah, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, ni adalah contoh gambar Magunatip tadi yang untuk Semazau tu maaf cikgu tak letak. Tapi kamu pun dah tahu. Dan yang untuk ni macam ni gambar Ratu Lepa. Ratu Lepa tu tarian dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan lentik-lentik tangan, gerak-gerak macam tu lah tarian limbai tu. Okey. Jadi semuanya boleh faham apa yang cikgu ajar daripada tadi? Boleh. Okey. Apakah jenis perayaan dekat Sarawak? Siapa ingat? Kita ulang balik, refresh balik. Gawai. Gawai. Kalau Sabah? Keamatan. Keamatan. Okey, jadinya kita tengok slide yang seterusnya. Kuis ringkas. Okey. Selain daripada cikgu ada masalah line internet yang tak berapa nak okey. Jadi cikgu pun agak sukarlah memberikan aktiviti-aktiviti yang banyak kepada kamu, contoh kahut ke apa, sebab memang line cikgu tak menampung. Jadi cikgu minta maaf banyak-banyak. Cikgu cuma boleh buat kuis-kuis untuk cikgu nak nilai tahap kefahaman kamu. Jadi boleh kan cikgu bagi soalan ringkas? Boleh cikgu. Okey, bagus. Terima kasih kerana faham dengan keadaan cikgu. Okey, cikgu akan bagi 3 soalan. Soalan yang pertama, berikan 2 contoh perayaan di Sabah. Siapa ingat apa perayaan di Sabah? Semazau, limbai. Tarian. Okey. Betul. Itu tarian. Yang Amalina sebut tadi, limbai dengan Semazau tu tarian. Oh, saja nak Saya test tengok cikgu. lain cikgu. Sorry. Okey, jadinya pandai Amalina test cikgu. Cikgu pun macam dengan Amalina jawab confident, cikgu pun hampir yakin dengan jawapan Amalina. Okey. Cuba cakap dengan cikgu, apa 2 perayaan di Sabah? Siapa ingat? Keamatan. Keamatan. Yang lepa tu. Yes, Regatta betul. Lepa. Regatta Lepa-Lepa. Okey. 1 contoh tarian di Sarawak. Untuk soalan yang kedua, berikan 1 contoh tarian di Sarawak. Siapa ingat Ngajat tarian? cikgu, ngajat. Ngajat, betul. Bijak. Selain itu ada Datuk Jolut juga. Dan juga satu lagi? Bermukon. Bermukon, betul, pandai. Okey, soalan yang terakhir sebelum kita habis kelas kita. Kaum manakah yang menari tarian limbai? Bajau cikgu, bajau. Bajau, bagus. Alhamdulillah. Amalina, Fauzia semua jawab dengan betul. Siti Nurhidayah, semuanya. Alicia, bagus. Bagus. Cikgu sangat Kami berpuas hati. pandai. Ya, bagus. Alhamdulillah. Jadi, berakhirlah sudah kelas cikgu pada hari ini. Okey, sebelum kelas kita berakhir, cikgu nak seorang bagi rumusan boleh? Saya lah. Okey, Siti Nurhidayah. Okey, boleh bagi rumusan? Hari ni kita belajar pasal perayaan dengan tarian yang ada kat Sabah dengan Sarawak. Macam perayaan kita tahu Sabah perayaan keamatan, hari keamatan, Sarawak hari gawai. Ada gawai
talian dekat Sarawak macam Ngajat, dekat Sabah, talian Semanzau. Okey. Betul ke cikgu? Betul. Okey, jadinya cikgu ada satu soalan lagi sebelum kita habis, betul-betul habis. Cikgu janji ini the last one. Kamu rasa, ni soalan kebat ya. Kamu rasa adakah warisan-warisan ini patut dikekalkan dan dijaga? Patut cikgu. Patut cikgu. Kenapa kita patut jaga warisan tersebut? Sebab ni merupakan tinggalan daripada orang dulu-dulu supaya dia jadi ada daripada orang dulu-dulu sampai sekarang untuk diberikan kepada anak cucu kita di masa hadapan. Okey, betul. Supaya kita ada identiti sendiri. Ya, Lepas tu betul. supaya kita ambil pengajaran daripada apa yang orang dulu buat. Okey, betul. Semuanya betul. Alhamdulillah. Ya, apa yang cikgu nak tekankan di sini, tak kiralah suku kaum Melayu, Cina, India, Murut, Kadayan ke Kadazan ke semua, kita kena hargai setiap warisan. Kerana itulah merupakan identiti kita. Kalau kita lupakan, macam mana orang akan datang, generasi akan datang, anak cucu kita nak kenal asal-usul kan? Dengan melalui warisan-warisan tersebutlah mereka akan dapat merasakan pengalaman orang dahulu, dapat pengajaran macam Fauzia cakap, dan dari situlah kita akan timbulnya rasa cinta terhadap kita punya suku kaum dan juga negara. Okey, semua boleh faham? Faham cikgu. Okey, sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih kerana join kelas cikgu ya. Kita akan berjumpa di kelas yang hari akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey. Bye-bye.